Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Tuan Pengerusi Surau Al-Mustaqim, Tuan Imam, para ustaz, alim ulama, pemimpin masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tidak ketinggalan juga sahabat baik saya Ustaz Yusuf Desa dan grup Sifu Bikers, MVOG Bikers dan juga bikers-bikers yang hadir pada hari ini. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran dalam satu surah yang agak sederhana panjangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatawda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wawajadaka dhallan fahada. Wawajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Demi waktu duha, demi malam yang sunyi dan sepi, Allah tidak meninggalkanmu atau membencimu. Pengakhiranmu lebih baik, lebih utama. Akhirat lebih utama daripada permulaan. Dulu kamu mencari petunjuk, kemudian Allah memberi petunjuk. Dulu kamu miskin, kemudian Allah memberi kekayaan. Dahulu kita berada dalam, jadi janganlah kita memaki hamun, memarah orang-orang yang meminta, dan janganlah kita menyakiti anak-anak yatim. Sekiranya kamu mendapat nikmat, zahirkanlah. Itulah antara serba ringkas intipati dalam surah Ad-Duha. Allah berfirman demi waktu duha. Waktu duha Allah tak akan bersumpah kalau tak penting. Penting baru Allah sumpah. Wal-as, demi waktu asar. Wal-laili, ataupun benda-benda yang penting. Wat-tini waz-zaitun, buah tin dan buah zaitun, Allah bersumpah. Wasyamsi wal-qamara, semua benda-benda yang penting. Benda yang Allah sumpah itu adalah makhluk yang penting di sisi Allah SWT. Allah jadikan dan dia menganggap penting untuk kebaikan manusia. Okey. Demi waktu duha, demi malam yang sunyi sepi, Allah tidak pernah meninggalkanmu atau membencimu. Apa maksud ayat ni? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Demi waktu duha, kita sibuk bekerja, cari rezeki. Tapi kita lupa pada Tuhan yang memberi rezeki. Demi waktu malam yang sunyi sepi, ketika itu ramai orang lena di ulit mimpi. Dia lupa Tuhan yang mengizinkan dia tidur dengan lena. Ramai. Dua-dua waktu ni Allah kurniakan nikmat. Dan kemudiannya Allah berfirman, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah tidak pernah membencimu. Allah ulang tu. Walaupun ayat ini untuk Rasulullah SAW, tapi dia teguran untuk kita. Allah tak pernah tinggalkan kita. Kita je selalu tinggalkan Allah. Ramai. Waktu duha sibuklah cari rezeki.
Allah yang bagi rezeki, kita tinggalkan Allah. Nombor dua, sibuklah kita waktu malam tidur dengan lena, kita lupakan Allah. Tidur kita pun tak ikut cara Nabi. Itu yang menyebabkan kita rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita mengajak diri kita sepanjang PKP, tolong patuh SOP. Dan kemudiannya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau SOP manusia kita ikut, kenapa tak SOP Allah SWT pun kita ikut? Ada orang, dia keluar daripada kereta, dah nak keluar pergi kedai, tiba-tiba dia berlari masuk kereta. Suami dia tanya, kenapa? Lupa pakai mask. Sedangkan dia tidak memakai tudung. SOP manusia, Kementerian Kesihatan, kita ikut. Tapi kenapa kita tak ikut SOP Allah SWT? So tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan COVID kali ini mengajar kita bagaimana kita patuh SOP manusia, patuhi jugalah SOP Allah SWT. Okay, nah? Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dulu Allah tahu Rasulullah SAW ni anak yatim, tapi Allah tak pernah meninggalkan dia. Allah bagi macam-macam pada dia. Anak yatim ni Allah jaga, tuan-tuan. Sebab tu bagi mereka yang menjaga anak yatim, patutnya dekat Malaysia ni tak boleh ada rumah anak yatim. Pada saya lah, pada pendapat saya, tak layak kat Malaysia ni kita ada rumah anak yatim. Sebab anak yatim kat Malaysia ni belum betul-betul yatim. Belum betul-betul yatim. Bila mati dia bapa ataupun ibu, bapa saudara kena bela anak yatim tu. Dia kena sara. Itu dalam Islam. Ataupun datuknya kena sara cucunya. Itu dalam Islam. Dan bukan Islam pun macam tu. Datuk, sebelum kedatangan Islam, Rasulullah SAW, apabila bapanya meninggal dunia ketika dalam kandungan 6 tahun, dia lah 6 bulan, bila dia lahirnya, Aminah jaga. Ibu susuan. Lepas ibunya meninggal dunia, siapa jaga? Datuknya. Lepas datuknya, siapa jaga? Bapa saudaranya. Tetapi saya tak kata rumah anak yatim itu salah. Tak. Saya pun ada rumah anak yatim. Tak salah. Cuma keutamaan. Patutnya, jangan takut kita ni, ada di kalangan kita lupa pada anak buah. Yang anak adik kita kematian suami, kematian isteri, kita lupa. Itu tanggungjawab siapa? Bapa saudaranya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Waktu duha ni, sebagai seorang sakit kanser, saya share sikit pengalaman saya. Doktor beritahu saya kanser pada 31 Januari. 1 Februari operation. Daripada atas dada ni hingga ke bawah pusat. Dan dikeluarkan ketumbuhan besar ketayap. Berat dia lebih kurang 1 kilogram. Usus saya terpaksa dipotong 1.4 meter. Dan kemudiannya doktor kata tanpa rawatan kemoterapi, saya mungkin hanya boleh bertahan tak sampai setahun. Jadi doktor anjurkan kemoterapi. Sakit operation belum baik, sakit kanser belum baik, tiba-tiba kena lalu kemoterapi. Kemoterapi ni sakit lah pada saya. Habis mulut dalam ni kena ulcer, kena luka, kena ni. Macam mana kami nak makan?
Sampai hari ni kadang-kadang saya makan ada selera, kadang-kadang tak ada selera. Kadang-kadang makan pun terpaksa. Sebab lidah kita pahit macam orang demam. Tapi kalau tak makan, tu yang jadi kurus tu. Kena kemo kurus, meninggal dunia. Sebab zat tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, antara amalan saya, setiap pagi bangun, waktu duha ni, pas solat duha, berjemur, panaskan badan. Sebab waktu duha ni tuan-tuan, kalau kita berpeluh kena jemur matahari, saintis kata ada vitamin D. Dan vitamin D ni tak dapat dalam makanan. Dia hanya dapat daripada matahari. Dan vitamin D ni, dia menyerapkan kalsium ke dalam tulang. Kita duk makan kalsium, tapi kita tak berjemur bawah matahari, tak kena cahaya matahari, kalsium tu merosakkan buah pinggang. Itu yang ramai kena kanser buah pinggang. Ubat-ubat yang kita makan, jangan takut makan ubat. Tapi syarat jumpa penawar dia, matahari. Ingat tak zaman dahulu, anak-anak kita kuning, bayi lahir kuning, jemur bawah matahari. Alhamdulillah. Bukanlah kuasa matahari itu, tidak. Izin Allah. Dan rupa-rupa orang Melayu buat macam tu. Orang kata apalah benda ni, apa benda ni. Tak lama lepas tu apa berlaku? Ditemui bahawa khasiat waktu duha tu ada vitamin D. Okey dah. Itulah dia. Ramai orang cakap, Ustaz, saya tak sempat buat solat duha sebab saya kerja. Tiba-tiba datang COVID melanda, dia tak solat duha juga. Adalah sangat rugi. Sepanjang PKP, work from home, dia tak sempat solat duha. Ada yang tak sempat solat berjemaah kat rumah. Ruginya ya Allah. Ada yang tak sempat nak mengaji Quran, masa banyak. Ada seorang kawan saya tuan-tuan, dia ni penganalisa dan pengurus keuangan. Dia cerita tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, ya, kita kerja kerajaan, gaji jalan. Gaji tetap jalan. Kerja from home. Lepas tu duit minyak tak perlu bayar. Duit tol tak guna. Bajet duit banyak. Tiba-tiba sambut hari raya. Bila sambut hari raya, dalam keadaan kena MCO ni, duduk rumah. Dia belanja untuk raya pada tahun tersebut, tahun ni, RM7,000. Lebih banyak daripada sebelum ni. RM7,000 kan membazir. Dia kata, saya tak boleh tahan lah Ustaz. Walaupun shopping kompleks tutup, apa semua tutup Ustaz. Saya tak pergi mana-mana. Saya tak boleh tahan ni. Handphone. Shopee, Lazada, Mudah.com. Kalau kita pergi satu pasar raya, kita mungkin penat berjalan. Kita beli apa yang nampak dek mata. Tapi, dalam handphone ni ada 1,000 pasar raya. Kejap tengok, tu. Muslimat balik ke rumah. Buka almari. Kira berapa banyak tudung yang kita ada. Kira kos beli. Tudung ni 150. Ni tudung ni 50. Tudung ni 30. Tudung ni 3 RM10. Kompoi kira. Tuan-tuan, bila saya cakap ni ada muslimat yang kira, tahu tak jumlah tudung yang dia pakai? Kalau dia beli dengan harga asal, tahu tak berapa? RM17,000. Tapi bila kita tanya, tak ada duit, hidup susah. Sebab COVID tidak mengajar dia untuk berjimat cermat. Ujian COVID itu tidak mendidik dia berjimat cermat. Ada orang datang jumpa saya, Ustaz, saya
Tak tahulah, jiwa saya resah, terkongkong lah duduk MCO ni, PKP ni, Allah. Saya resah lah Ustaz, saya takutlah COVID. Saya kena kemurungan. Jawapan dia senang. Jawapan dia, kita jauh daripada Islam. Patutnya waktu PKP ni, waktu duha tu, setiap hari dapat duha. Betul tak? Rugi, dah habis dah tahun 2020. 2021 ni entah ada PKP lagi ke tak ada, tak tahulah. Dah ada vaksin ni, seronok. Seronok. Lagi membazir. Sebab COVID mendidik dia untuk membazir. Lepas COVID ni tengoklah, lagi susah hidup kalau bagi orang yang membazir. Hari ni saya nak cerita sikit lah daripada surah Ad-Duha ni. Dulu kita miskin, Rasulullah SAW miskin, kemudian Allah kayakan. Ni. Sekarang ni tuan-tuan, kita dulu kaya, tiba-tiba miskin dengan ujian COVID. Apa patut kita buat? Balik pada Islam. Islam ajar apa? Puasa dalam bulan Ramadan. Puasa ni ajar kita apa? Hidup sederhana. Puasa menundukkan nafsu. Tolonglah. Patutnya bulan Ramadan bukan nafsu kita membeli belah. Tapi kita tengok, Allah, RM7,000 beli baju, beli tu, beli ni. Habis duit. Ustaz, saya tak balik kampung, saya tak pergi mana, duit habis RM7,000. Membazir. So tuan-tuan, nasihat saya satu. Pertama, balik pada Islam. Islam dah ada penyelesaian macam mana sekalipun. Ustaz, saya susah Ustaz. Puasa. Makan 2 kali 1 hari saja. Makan sahur. Makan berbuka. Tidak ada kegembiraan yang paling gembira bagi orang yang berpuasa. Pertama, ketika berbuka. Dan kedua, bertemu dengan Allah. Banyak kan puasa sunat. Ada seorang manusia yang hidup dia susah. Tokoh. Pada saya tokoh. Walaupun umur dia 17 tahun. Bapak dia punya pendapatan bulanan RM400. Rumah macam reban ayam dekat Kelantan tu. Bapak dia jadi nelayan. Rumah macam reban ayam. Boleh runtuhlah rumah dia. Dia ni tiap-tiap hari pergi sekolah dalam keadaan berpuasa. Puasa. Tak bawa belanja. Duit belanja simpan-simpan, beli kamus. Allahu Akbar. Anak orang miskin tuan-tuan, dia tahu berjimat cermat. Dulu. Tuan-tuan, akhirnya keputusan SPM, sampai hari ni orang tak boleh bip dia. Siapa dia? Nik Nur Mardiha. 22A. Anak kita duduk dalam rumah, ada aircon. Ada aircon. Bilik dia ada aircon. Dalam tandas pun ada aircon. Tapi 1A pun tak dapat. Sebab anak kita tidak belajar daripada kesenangan. Kita bagi segala kemewahan, dia tak belajar. Dan dia jadi orang rugi. Ni ditimpa dengan ujian kemiskinan Nik Nur Mardiha. Bapa dia miskin, mak suri rumah, ayah nelayan, jala ayah selalu koyak. Tak apa. Dia dekatkan diri dengan Islam. Ketika ditimpa kemiskinan, Allah bagi kecemerlangan. Apa dia? Dia berpuasa. Puasa. Apa yang diajar daripada puasa? Kau hidup susah macam mana pun, bukan makanan yang menghidupkan kau. Anakku tak makan. Tak. Islam ajar puasa. Sahur, berbuka. Nabi berbuka guna beberapa biji buah tamar. Nabi bersahur guna air putih dengan buah tamar. Tuan-tuan, saya ada seorang kawan, mamak lah. Mamak, Bangla pun ramai kawan saya. Saya kata, berapa sebulan hantar balik kampung? Dia kata, 1 bulan hantar kampung balik
1,500. Kerja security campur overtime dapat 1,500. 1,800. 300 dia buat belanja, 1,500 hantar balik Bangla. You mau makan apa? Itu 300 ada. Ada. Cukup. Itu pun lebih. Macam mana you boleh jimat? Senang. Kami duduk ini tempat, jadi security, kita buat itu, beli benda besar, rice cooker besar. Dia bubuh nasi, beras, dia bubuh kacang dal, bubuh telur rebus, bubuh ayam. Kutip collection dengan mamai. Duduk satu rumah, 12 orang. Masak. Dia bawa bekal pergi kerja sebab dia balik 8 malam. Orang azan maghrib, dia berbuka puasa. Pagi dia orang sahur. Balik malam, berbuka puasa. Jimat tak? Jimat. Dah lah jimat, dapat pahala pula tu. Puasa sunat. Saya kata, teranya Bangla. Sekarang ni saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan boleh simpan 1 bulan 1,500? Yang ni gaji saya nampak ni, yang bersandar tu 10,000 sebulan. Nampak muka orang kaya dia sandar. Boleh simpan tak? Kalau saya tanya ni, boleh simpan tak 1,500 sebulan? Boleh. Bayar tu, bayar ni, bayar. Sebab puasa tidak mendidik kita menundukkan nafsu. Kita beli benda yang lebih daripada perlu. Betul? Yang perlu Nabi bagi contoh, berapa biji tamar, air putih, buka puasa. Nabi buka puasa macam tu, malam boleh bangun tahajud. Siang boleh pergi berjihad dalam Allah. Elok. Kita buka puasa, ayam golek mana nak cukup. Tu yang lepas buka puasa, tergolek. So belajar daripada Islam. Pertama, menundukkan nafsu. Beli barang nak perlu. Ustaz, saya orang kaya, saya mampu. Dia bukan isu mampu, isu dia perlu. Ustaz, saya mampu. Ustaz cerita beli kereta 1 juta, mampu. Saya ambil petikan kata-kata Allah yarham Tok Guru ni Aziz. Dia ada banyak nasihat, dia direct beritahu saya. Dia kata, Napi, gini, hak sabar ni bukan sabar susah saja, tapi sabar ni bila mu mampu hidup mewah, tapi mu hidup sederhana. Faham? Gini, ketika kita mampu hidup mewah, kita hidup sederhana. Itu hebat. Itu nama dia sabar, boleh tahan. Mampu pakai K16, tapi pakai RT dia. Okey. Mampu pakai Mercedes-Benz latest edition. Dia tengok, Mercedes lama aku ni okey lagi. Buat apa nak pakai Mercedes baru? Dah hutang, riba pula tu. Nak bayar bulan-bulan macam mana? Tidak. Dia mampu pakai rumah besar. Dia tengok, rumah besar anak aku seorang je. Buat apa aku nak rumah besar? Saya tuan-tuan ramai kawan-kawan saya orang kaya. Duduk Shah Alam, Bukit Jelutong, banglo-banglo besar. Dia tunjuk rumah dia besar. Saya pergi rumah dia, duduk pagar rumah, Lau Jin Setan apa semua. Bilik 12. Siap driver ada bilik, siap bibi ada bilik. Saya masuk bilik bibi dia. Sebab dia syak bilik bibi dia ni ada setan.
Saya masuk bilik bibi dia macam setan. Pernah tak jumpa bilik bibi pembantu rumah ada sofa, recliner automatic, mesin Ogawa, TV HD. Aku kalau jadi bibi kat rumah ni, lebih jadi tuan dekat rumah saya sendiri. Bilik mak ai, Bi, sejuklah bilik bibi. Pak Ustaz matikanlah aircon tu. Bilik bibi ada aircon. Berapa bilik semua, Bi? 12, Pak Ustaz. Habis buat apa bilik banyak-banyak? Tuannya bodoh, Pak Ustaz. Tinggal anak seorang, bilik 12. Semata-mata nak tunjuk kat orang aku kaya. Orang bukan pergi rumah hari-hari. Tak ada. Ada orang main rumah kita hari-hari? Tak ada. Nak tunjuk kat orang. Lepas tu kena kod nak buat kenduri. Biar. Buat sekadar perlu. Ketika kita kaya, lain. Ini saya bagi tip ketika berhadapan dengan COVID. Jangan mengeluh, tapi muhasabah. Kat mana aku silap? Apa yang Islam ajar, apa yang aku tak buat? Pertama, menundukkan nafsu. Yang kedua, hidup sederhana. Hidup sederhana dalam Islam dipanggil apa? Zuhud. Zuhud. Baju. Allah, berapa banyak baju kita. Ni kadang-kadang kawan saya bikers, ya Allah. Kasut kulit dia orang pakai kat luar tu. Dia duduk dalam ni, kejap-kejap dia jeling keluar. Kasut dia 3,000 lebih. Kulit. Kasutku. Helmet aku. Helmet 4,000. Tapi bila masuk masjid, tak ada yang masukkan duit dalam tabung. Itu yang kena langgar dengan lori tarik dia. Pakai motor besar, kedekut. Dia ada jadi orang macam tu. Tapi bukan yang ni lah. Yang ni baik-baik semua. Baik. Baik. Alhamdulillah. Tu selamat lagi tu. Okey. Tuan-tuan, saya hari ini datang dengan sahabat-sahabat daripada Kuala Lumpur, Kedah dan mengantar tempat Negeri Sembilan. Mereka ni grup Sifu Bikers. Sifu Bikers ni S tu sebar, I tu Islam, F tu for, U tu ummah. Sebar Islam for ummah. Kalau dia orang salah silap, tuan-tuan tegur, jaga imej Islam. Macam contoh, kalau dia orang ni ada langgar traffic light, tuan-tuan ambil nombor plate. Saya akan kenakan tindakan. Kalau dia orang langgar bawa laju motor melebihi had laju 110 km sejam, beritahu saya. Saya akan kenakan tindakan. Kena? Sebab saya tak pernah bawa macam tu. Okey, dengar. Selesai. Pertama apa dia? Menundukkan nafsu. Ada seorang pekerja, saya selalu meeting dekat Mandarin Oriental Hotel. Kat sana, dekat KL. Dekat situ apa berlaku? Ada seorang waiters datang. Ustaz, saya nak cerita kat Ustaz boleh tak? Semalam ada seorang datuk. Dia menangis. Masa makan tengah hari menangis. Saya tanya Datuk, kenapa Datuk menangis? Saya sedih. Saya terpaksa buang 10 staf yang paling saya sayang. Allah, saya sedih Ustaz. Saya terpaksa buang staf yang telah berkhidmat dengan saya 20 tahun. Yang saya sayang. Habis terpaksa buang. Sebab COVID menyebabkan travel agency kan. Travel agency bila COVID datang ni, dia baru buat loan apa semua tu yang masalah. Aduh Ustaz, saya sedih Ustaz. Dia cerita kat waiters cerita kat saya. Habis, yelah, dia sedih tapi dia rasa nikmat kaya. Kita belum lagi Ustaz. Tapi saya Alhamdulillah Ustaz. Saya kerja sebagai pelayan, tapi saya tak kena buang kerja. Gaji je kena potong separuh. Nampak?
Dia guna perkataan apa? Alhamdulillah Ustaz, saya okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, saya okey. Saya beritahu anak saya, Alhamdulillah, ayah gaji kena potong separuh. Tapi ayah tetap ada kerja. Dulu kalau kita makan 5 lauk, sekarang kita kena berjimat cermat. Iaitu apa dia? Kita kena makan 2 lauk saja. Jangan makan 2 lauk. Macam tu. Dulu kita makan 4 kali satu hari. Sekarang kita makan 2 kali. Lepas tu saya kata, elok puasa je lah. Ustaz, kami puasa Isnin Khamis. Boleh tuan-tuan. Sebab tu orang yang beriman, bila dia uji, dia kembali kepada Islam, dia dapat tarbiyah daripada berpuasa, dia jadi kuat. Dia tak mengeluh, tak keluh kesah. Hari ni apa main? Susah Ustaz. Covid Ustaz. Apa projek pun tak ada Ustaz. Dia jenis kesah. Kita balik pada level iman. Saya ulang balik. Level iman ada 4. Level yang paling bawah, iman ilmu. Kita gelar mereka orang Islam. Bila ditimpa ujian, ditimpa musibah, dia keluh kesah. Keluh kesah. Covid lah. Duduk rumah. Kesah. Ya Allah, bila aku nak ride ni? Sakitnya badan. Tu nampak. Dia keluh kesah. Tak ada projek. Apa nak makan ni minggu depan? Padahal duit dan simpanan banyak lagi. Kan dia apa nak makan? Apa nak makan? Islam ajar puasa. Adalah makanan. Nabi pernah berbuka puasa sebelah tamar dengan isteri dia. Isteri para sahabat, tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat, dia selalu pesan. Dia kata, abang, tengok iman orang dulu. Bila suami nak keluar, isteri para sahabat pesan kat suami-suami dia orang, wahai abang, kami lebih rela, saya dengan anak-anak lebih rela mati kelaparan daripada abang membawa rezeki yang haram balik ke rumah. Berdiri bulu roma. Kalau bini kita cakap macam tu, bang, saya lebih rela hidup sederhana daripada abang ambil rasuah, curi, ambil hak orang, tipu orang. Abang jangan bawa balik rezeki yang haram balik ke rumah. Kalau dapat bini macam tu, tuan-tuan, jangan cerai. Itu bini yang mengikuti sunnah isteri-isteri para sahabat. Dia tak penting, bab makan, minum ni tak penting. Tapi yang dia penting, Allah halal. Dapat bini macam ni. Bini macam ni, dia punya level iman hebat. So, iman yang pertama, iman ilmu. Iman ilmu kita gelar orang Islam. Dia ada ilmu, solat tu wajib tapi dia tak solat. Rasuah tu haram tapi dia rasuah. Zakat tu wajib tapi dia tak berzakat. Dia ada jenis macam tu. So, bila ditimpa musibah, dia keluh kesah. Nombor 2, iman yang kedua tinggi sikit daripada iman ilmu adalah iman amal. Iman amal ni kita gelar mereka orang soleh. Orang soleh ni dia ada ilmu, dia beramal. Wajib dia buat. Sunat, dia ada sunat. Dan dia ni bila ditimpa musibah, dia sabar. Dan salat. Kan Quran beritahu sabar dan salat. Dia meminta pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Itulah ciri-ciri orang yang soleh. Iman yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, iman yang tinggi daripada iman orang soleh adalah iman hakul yakin. Yakin dengan sebenar-benar yakin. Mereka ni kita gelar mukmin. Mukmin. Orang mukmin ni, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, bila ditimpa musibah,
dia redha. Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segala-galanya datang daripada Allah. Kita ni semua datang daripada Allah. Dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Boleh? So bila tahu, ini Allah punya. Saya ada 2 orang anak meninggal dunia. Orang tengok ustaz, yalah, anak saya pun Allah punya. Setahun 4 bulan, seorang meninggal dunia. 7 bulan, seorang meninggal dunia. 2-2 milik Allah. Sebab tu kita kena latih. Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tadi sahabat baik saya jatuh motor. Sebut apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kederat kita ni milik Allah. Allah tak izinkan, Allah jatuh gitu. Allah izinkan kita boleh berdiri tegak balik. Sebab dengan izin Allah, dan itu hak Allah. Duit dalam akaun kita pun hak Allah. Isteri kita juga hak Allah. Suami kita juga hak Allah. Bila-bila je Allah boleh ambil balik. So tuan-tuan, redha. Bila datang COVID, dia redha. Cool. Tahu COVID ni main dari Allah. Allah boleh settle lah. Ni Allah suruh duduk rumah lah ni. Allah suruh duduk rumah. Ustaz, saya ni orang masjid. Saya mimpi masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Saya pergi masjid. Tiba-tiba MCO, PKP. Saya tak boleh pergi masjid, Ustaz. Apa pengajaran daripada ni? Allah ajar apa? Masjidkanlah rumah kamu. Masjidkan rumah. Cuba bayang nanti masjid buat program balik dalam masa yang sama, keluarga-keluarga kita ni dah memang jadikan rumah tu masjid. Tiba-tiba masjid boleh buat beroperasi balik macam dulu. Lebih ramai yang telah ditarbiah. Keluarga kita, anak kita berduyun-duyun ke masjid. Tu dia. Ini dok komplain. Bila masjid buka, dia tak main lagi. Oh ni pasar raya boleh buka, Belaga Ponggong, ni pasar bisik lagi gila ni. Sembang kedai kopi boleh. Masjid buka tak main. Kena, tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Teruskan lagi. Level iman yang paling tinggi, iaitu iman ainul yakin. Kita gelar mereka orang bertakwa. Ittaqullah usikum. Nampak? Itulah yang disebut oleh khatib hari Jumaat. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa. Takwa ni apa dia? Level iman yang paling tinggi. Bulat. Iman dia bulat. Iaitu mereka kita panggil orang yang memiliki sifat ihsan. Ihsannya apa dia? Kebolehan merasai Allah sedang melihat dia. Saya selalu guna perkataan Allah bersamamu. Allah bersamamu. Allah ada ni. Allah ada dengan Pak Ya. Allah ada dengan Abe. Allah ada dengan SM. Allah ada dengan kita. Waktu susah, Allah bersama kita. Itu ihsan. Sebab waktu senang, kita bersama dengan Allah. Allah ada. Tuan-tuan, orang yang macam ni lain. Orang yang bertakwa ni dia lain. Ciri ihsan dia tu, dia nak buat maksiat. Dia seolah-olah terbayang, nanti aku nak bakar lah api neraka. Dia boleh nampak. Dia nak mencuri. Allah nampak tak boleh. Dia nak buat maksiat, dia nampak. Itu level orang yang bertakwa. Bila diuji dengan ujian COVID, diuji dengan ujian ekonomi, diuji dengan pelbagai ujian, apa dia buat? Dia bersyukur. Dia bersyukur. Saya ulang balik sepintas lalu. Yang paling bawah, orang Islam.
iman ilmu. Ditimpa musibah, keluh kesah. Yang kedua, iman amal. Bila ditimpa musibah, dia sabar dan salat. Iman yang ketiga, iman hakul yakin. Kita gelar mereka orang mukmin. Bila ditimpa musibah, dia redha. Dan iman yang paling tinggi teratas, iman orang-orang bertakwa, ainul yakin. Bila ditimpa musibah, dia bersyukur. Boleh bila ditimpa musibah bersyukur. Saya bersyukur dengan nikmat COVID. Dengan nikmat COVID, setahun saya tak ada ceramah. Januari sampai Disember, semalamlah saya ceramah di Kedah. Kuliah maghrib saya setahun 2020 yang pertama adalah di Masjid Alur Jejawi, Kota Kuala Muda. Itulah kuliah saya pertama tahun 2020. Alhamdulillah, setahun tak ada ceramah, setahun COVID melanda ni, saya duduk kat rumah, jumpa anak-anak. Anak saya asrama dia tutup, alhamdulillah. Anak saya universiti ditutup, alhamdulillah. Kita nampak perangai anak kita. Mana yang silap, kita boleh betulkan. Solat 5 waktu berjemaah dengan anak-anak. Seronok. Lantik anak-anak jadi imam. Latih anak-anak hafal Quran. Latih anak-anak. Agaknya COVID kali ni Allah nak betulkan aku dengan anak-anak aku dulu. Nampak dia jadi lain. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Allah rehatkan kita dalam 30-47 tahun. Allah rehatkan setahun untuk baiki diri dan keluarga. Rehat. Ni pergi ceramah. Keluarga pun kadang-kadang haru biru. Dia ada tu. Ada yang mengalami macam tu. Alhamdulillah. Cek balik upa-upa Syafiqah yang hafal 30 juzuk tu, 2 juzuk hilang. Quran ni kalau kita menghafal, dia boleh hilang tau. Saya cek Syafiqah, da'i. Saya panggil dia da'i kat rumah. Ya. Baca, sangkut. Baca, sangkut. Okey? Mak. Lepas tu baca, sangkut. Yang lain sebelum lepas. Sepanjang PKP, anak saya hafal balik 30 juzuk Quran. Anak nombor 1, Da'i Syafiqah. Anak nombor 3, Ain Hazirah. Buat hafalan balik. Anak-anak yang lain ni berebut. Tengok kakak dia duk pandang Quran, duk berenjut macam tu. Anak saya yang nombor 4 tu, yang nombor 8 dengan 9, 5 dengan 4 tahun tu, belum berlomba. Kakak dia kata, kau ni kacau lah. Kang ayah marah. Cuk, kau baca surah Ar-Rahman. Dia pasang YouTube, baca Ar-Rahman. Berebut-rebut anak. Seronok. Sejuk hati bapak tengok anak-anak. Macam mana tak ruginya kalau anak-anak duk main Mobile Legend. Panggil 10 kali nak ajak makan. 10 kali nak ajak makan. Bang, makan. Umi ni bisik. Saya bersyukur dengan COVID datang melanda. Pendatang asing susah nak masuk Malaysia. Pendatang haram susah nak masuk Malaysia. Bila ada operasi MCO mana-mana ni tuan-tuan, penjenayah dapat dibunuh dengan segera. Banyak ni. Saya semalam 2 hari lepas, saya tengok dekat MHI, crane. Bawa crane tu, boleh dapat gaji pakai jam. 1 jam RM300. Sebulan ada yang dapat RM30,000, RM40,000 sebulan bawa crane. Selamanya dibolot oleh warga negara lain, pendatang asing. Tiba-tiba tuan-tuan, selepas MCO ni, pendatang asing ni ditangkap, dia apa semua. Tak ada kerja lebih masa,
Tuan-tuan tahu tak? Anak-anak muda kita yang dulu ni apa semua dapat kerja. Saya bawa crane, pendapatan saya RM40,000 sebulan. Saya ada master dalam, dia ada sebutlah apa benda tu. Saya kata dahsyatnya RM40,000 sebulan. Itulah saya nak berhenti jadi ustaz ni. Nak try bawa crane pula. Mana tahu kan. Kan? Nampak kerja dia macam tu. Kita tak tahu selama ni. Sebelum ni tak tahu. Lepas tu, saya nampak kebangkitan anak-anak Melayu yakin dengan pertolongan Allah. Anak-anak orang Islam yakin dengan pertolongan Allah. Bukan kerja yang dah bagi kita rezeki. Yang bagi rezeki Allah. Nabi beritahu susah ni 9/10. Hadis itu saya cerita lah. Ustaz, hadis itu bukan sahih. Tapi tidak maudhu'. Tidak palsu. 9/10 rezeki daripada berniaga, berternak dan bertani. Tiba-tiba tuan-tuan, Masya Allah, ramai anak-anak Melayu kita berniaga. Walaupun online. Pilot berniaga mi rebus. Mana pernah fikir? Kita ingat tahun 2020, kereta terbang. Tiba-tiba tahun 2020, kapal terbang, tak boleh terbang. Ketika tu, yang pilot main berniaga. Buat burger, buat tu, buat ni. Tiba-tiba lepas pilot macam tu punya cerita, tuan-tuan, Masya Allah, daging haram pula. Daging kangaroo. Selama ni punya njut lah. Kita njut lah sup ekor. Rupa-rupa sup ekor bukan lembu punya. Kangaroo punya. Tu yang melompat. Tuan-tuan dan perempuan, Masya Allah. Allah bagi apa pula lepas tu? Allah bagi orang Melayu sedar, orang Islam sedar. Kenapa aku tak jaga lembu? Kenapa aku tak jaga? Berternak. Cili merah. Cili merah RM22. Barulah orang Islam orang Melayu kata, mahal. Last kali ni, setiap rumah tanam pokok cili. Beli sendiri senang. Bukan nak makan sekilo. Dah. Semua Islam dah bagi jalan penyelesaian. Berternak, bertani dan berniaga. Orang berternak, dia jual ternakan, kira dia berniaga. Orang bertani, dia kena jual juga. Tiba-tiba musang king. Kan? Dekat Bentong dah berpuluh juta dia orang dapat. Kita kata, eloklah aku pun nak bertanam sendiri. Saya nampak tuan-tuan, sejak kebelakangan ni Allah didik kita, hai orang Islam di Malaysia. Mudah-mudahan COVID ini membuka mata hatimu. Lihatlah apa yang kamu lupakan sebelum ni. Berebut-rebutlah kerja makan gaji. Tak salah. Tapi ada lebih utama. Yang salahnya duduk di rumah, goyang kaki tapi tak buat apa-apa, itu salah. Itu pemalas nama dia. Dah. Jom tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya kena berhenti dulu sebab masa tak mengizinkan kita. Secara ringkas dan mudah, saya ucapkan terima kasih kepada surah Al-Muttaqin. Dan saya doakan semua jemaah dan hadirin pada hari ini, Allah kurniakan kesihatan pada tahun baru ni. Dan Allah kurniakan rezeki yang melimpah ruah dari sumber yang tak disangka-sangka. Dan Allah kurniakan kepada kita keturunan, zuriat, anak-anak yang soleh wal musleh. Dan satu lagi tuan-tuan, saya di luar sana ada bawa jus durian Belanda. Jus durian Belanda ni, inilah yang saya makan ketika kemoterapi. Ni. Saya buat perubatan moden, tapi perubatan tradisional saya tak tinggalkan. So what we call combination is more effective than single treatment. Okay nah? Minta maaf tuan-tuan, saya baru balik daripada Amerika. So bahasa Inggeris saya ni susah sikit lah nak trim sikit. Itu bukan riak, itu belagak. Faham tak? Riak lain, riak dalam hal ibadah. Okay. So apa berlaku tuan-tuan dan perempuan? Durian Belanda ni tuan-tuan minum.
Kalau siapa tak ada kencing manis, siapa yang ada kencing manis, darah tinggi, apa sebab penyakit, boleh ikhtiar dengan durian Belanda. Kalau sakit tekak, tonsil apa semua, tuan-tuan boleh minum durian Belanda. Sebab dia anti radangan. Allah Ta'ala jadikan buah-buahan ni, semuanya ada khasiat. Dan Allah bagi kepada durian Belanda ni tuan-tuan khasiat yang banyak. Kita usaha sajalah. Yang kena kemo, radioterapi, kanser apa semua, boleh try. InsyaAllah. Yang kedua ada sifu kurta di luar, tuan-tuan boleh dapat kalau berkenan tengok kurta saya ni. Saya tutup dulu, jom sama-sama kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami pada ibu dan ayah kami, dosa kami pada anak-anak kami, dosa kami pada pasangan hidup kami, dosa kami pada agama kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, keluarga kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat, maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati. Hasnya arwah ibu dan ayah kami. Lapangkanlah kubur ibu dan ayah kami. Terangilah kubur ibu dan ayah kami. Jadikanlah kubur ibu dan ayah kami seperti taman-taman di dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Andai hidup ibu dan ayah kami dulu banyak melakukan dosa, kerap melalaikan solat, tolonglah ya Allah, ampun semua dosa arwah ibu dan ayah kami, ya Allah. Jangan kau benarkan muka dan nangkir memukul tubuhnya, ya Allah. Jangan kau sempit dan gelapkan kuburnya, ya Allah. Kesihanilah mereka, ya Allah. Sebab mereka terlalu susah dalam membesarkan kami, ya Allah. Tolong, ya Allah, kami rindu pada arwah ibu dan ayah kami. Temukanlah kami dengan arwah ibu ayah kami di dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jauhkanlah kami dari syirik dan murtad, bid'ah dan khurafat. Matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah la ilaha illallah. Dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, dan hati yang tawaduk. Jauhkanlah kami daripada hati yang riak, ujub, takabur, dengan penuh hasad dengki, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang soleh wal musleh. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang mendirikan salat. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang tidak akan meninggalkan salat walaupun satu waktu, ya Allah. Ya Allah, kami tak pandai nak jaga anak-anak kami pada hari ini, ya Allah. Terlalu banyak cabaran, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, andai pada pagi ini ada di kalangan kami yang berada dalam keadaan kesempitan kewangan, diburu hutang piutang, ditipu rakan perniagaan, tolonglah kami, ya Allah. Luaskan rezeki kami semua, ya Allah, agar kami dapat melansaikan hutang piutang kami, ya Allah. Agar kami dapat bersedekah, berinfak, berwakaf dan berzakat di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, anda ada pagi ini, ya Allah, sahabat-sahabat kami yang berada dalam keberantakan rumah tangga, ya Allah. Tolong, ya Allah, turunkan sakinah dalam rumah tangga kami, ya Allah, agar kami bahagia hingga ke syurga, ya Allah. Anda ada di kalangan kami yang berada dalam keadaan kesakitan, sembuhkanlah penyakit kami semua, ya Allah, sebagaimana kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan ibu dan ayah kami. Luaskan rezeki mereka. Sembuhkanlah penyakit mereka, agar mereka dapat beribadah dengan lebih sempurna padamu, ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin melihat wajah insan mulia ini, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, biarlah Nabi kami senyum bila melihat kami nanti, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan sunnah dan perjuangannya, ya Allah.
agar kami beroleh syafaatnya di akhirat nanti ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya menyusun 10 jari, memohon ampun dan maaf dari ujung rambut hingga ujung kaki. Andai bahasa saya menguris perasaan dan hati. Yang baik datang daripada Allah, lemah kesilapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.